Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasdina binti Muhammad Hisham dan nombor matrik saya A19A0799. Jadi dalam tugasan pembentangan kali ini, saya dan ahli kumpulan saya, Arina Agnia binti Anthony Daniel, telah memilih sebuah jurnal yang mana ia mengupas mengenai masalah pewarisan harta pusaka mu'alaf di Malaysia, dan kami telah mengkaji beberapa kes yang terdapat di dalam jurnal tersebut. Seperti mana yang kita ketahui, mu'alaf merupakan seorang individu yang bukan beragama Islam dan akhirnya memilih untuk memeluk agama Islam, dan beliau sah menjadi seorang Muslim di sisi undang-undang. Jika diteliti di dalam jurnal ini, terdapat beberapa kes yang melibatkan masalah pewarisan harta pusaka mu'alaf yang berlaku di Malaysia, yang mana ia melibatkan ahli keluarga yang bukan beragama Islam. Isu utama tentang masalah pewarisan harta pusaka mu'alaf ini timbul apabila seorang mu'alaf meninggal dunia dan beliau meninggalkan ahli keluarga yang bukan beragama Islam. Masalah dan konflik berlaku apabila ahli keluarga seorang mu'alaf yang bukan beragama Islam cuba menuntut hak daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh mu'alaf tersebut dengan alasan mereka mempunyai ikatan kekeluargaan walaupun berlainan agama. Walhal, sebagaimana yang kita sedia maklum, seorang yang bukan beragama Islam tidak boleh mewarisi harta seorang Muslim walaupun Muslim tersebut merupakan ahli keluarganya. Hal ini bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu yang bermaksud orang yang berbeza agama tidak akan mewarisi. Riwayat Abu Dawud. Terdapat juga hadis lain di mana Rasulullah SAW bersabda daripada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu yang bermaksud orang Islam tidak akan mewarisi harta pusaka orang bukan Islam, dan orang bukan Islam tidak akan mewarisi harta pusaka orang Islam. Riwayat Muslim. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW, maka jelaslah bahawa seorang yang bukan Islam tidak boleh mewarisi harta orang Islam hatta mereka merupakan ahli keluarga. Rentetan daripada itu, maka terjadilah beberapa pertelagahan atau pertelingkahan di kalangan ahli keluarga yang ingin mewarisi harta pusaka tinggalan si mati. Antara contoh kes yang kami kaji di dalam jurnal ini ialah, pertama, kes Eswari. Eswari merupakan seorang isteri, individu dan juga bergelar isteri yang beragama Hindu, dan beliau telah membuat tuntutan terhadap wang pencen suaminya, yang mana suaminya merupakan seorang Muslim yang telah meninggal dunia. Manakala kes lain yang dikaji di dalam masalah pewarisan harta pusaka mu'alaf ini ialah kes retimah. Kes ini merupakan tuntutan daripada ahli keluarga yang bukan Islam terhadap harta pusaka tinggalan si mati. Si mati merupakan seorang wanita berbangsa Jepun yang telah memeluk agama Islam dan berkahwin dengan seorang lelaki yang beragama Islam. Isu pertikaian di dalam kes ini timbul sama ada saudara dan ibu si mati boleh mewarisi harta peninggalan si mati ataupun tidak. Berdasarkan kes yang telah dikaji dalam masalah pewarisan harta pusaka mu'alaf ini, terdapat punca utama mengapa hal sebegini terjadi. Hal ini kerana kurangnya sikap mengambil tahu mengenai pewarisan harta pusaka dalam diri seorang Muslim itu sendiri. Rentetan daripada sikap tidak syakna sebagai seorang Muslim ini, maka timbullah kes-kes dan juga masalah yang melibatkan pewarisan harta pusaka mu'alaf seperti kes Eswari dan juga kes retimah. Jika kita melihat kepada realiti hari ini, masalah pertelingkahan mengenai harta pusaka masih lagi berlaku, dan di dalam beberapa kajian menunjukkan lebih 400,000 kes yang mana merupakan kes perebutan harta pusaka yang masih berlaku di Malaysia. Jadi sekian saja untuk bahagian pengenalan, dan seterusnya kita akan ke bahagian cadangan bersama dengan saudari Arina Agnia binti Anthony Daniel. Terima kasih diucapkan kepada saudari Kasdina binti Muhammad Hisham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Arina Agnia binti Anthony Daniel. Nombor matrik saya ialah A19A0062. Seterusnya saya akan mengupas dan menghuraikan mengenai cadangan-cadangan yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam menguruskan pewarisan harta pusaka mu'alaf
terutama bagi kes yang telah dianalisa oleh kami daripada artikel dan jurnal ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan sedikit huraian atau penerangan mengenai kes yang telah kami kaji ini. Seperti yang kita sedia maklum, mu'allaf bermaksud orang-orang yang baru memeluk Islam atau saudara baru. Merujuk kepada surah At-Taubah ayat 60 daripada Sayyid Qutbi rahimahullah, mentafsirkan mu'allaf ialah golongan manusia yang kembali kepada Islam serta kekal dan beramal baik keislamannya. Terdapat 6 ahli waris utama, iaitu bapa, ibu, suami, isteri, anak lelaki dan anak perempuan. Hal yang menyebabkan pewarisan itu boleh berlaku adalah persaudaraan atau keturunan, iaitu melalui hubungan yang disebabkan kelahiran sama ada usul atau furuk. Seterusnya adalah disebabkan oleh pernikahan atau perkahwinan yang sah sahaja. Kita dapat lihat berdasarkan kes ini ianya telah menyebabkan satu masalah, iaitu tuntutan harta pusaka oleh isteri kepada mu'allaf tersebut. Secara dasarnya, orang Islam termasuklah golongan mu'allaf tidak boleh mewarisi harta pusaka peninggalan daripada orang yang bukan Islam atau sebaliknya, dan ianya juga telah ditetapkan oleh hukum syarak. Di dalam mazhab Syafi'i, larangan ini juga adalah berdasarkan kepada hadis Nabi yang bermaksud seperti berikut. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak mewarisi seseorang Muslim itu daripada seorang yang bukan Islam, dan tidak mewarisi seseorang yang bukan Islam itu daripada seorang Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh hal yang demikian, perbezaan agama di antara pewaris dan waris atau sebaliknya adalah antara halangan dalam pewarisan harta pusaka. Cadangan yang pertama untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan hikmat peguam yang bertauliah. Seperti yang kita boleh lihat, salah satu kes yang berkenaan dengan masalah ini adalah kes Iswari yang ingin menuntut harta pusaka untuk mewarisi wang pencen suaminya yang merupakan seorang mu'allaf. Pada hakikatnya, orang bukan Islam tidak boleh mewarisi harta daripada orang Islam. Dengan adanya masalah sebegini, sudah tentu akan tercetusnya masalah seperti perdebatan atau perampasan harta. Jadi, pihak guaman boleh merujuk ke mahkamah untuk menguruskan hal pewarisan harta pusaka sebelum timbul konflik yang lebih rumit. Pihak keluarga yang terlibat boleh mendapatkan hikmat guaman tersebut bagi membantu proses pembahagian harta. Tidak dinafikan lagi, sememangnya peguam ialah orang-orang yang hebat di dalam bidang undang-undang. Mereka boleh mengemukakan tuntutan harta tersebut ke mahkamah dan memberi nasihat atau panduan kepada pelanggannya sepanjang proses tuntutan tersebut. Cadangan yang kedua untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan membuat hibah. Hibah dari segi bahasa bermaksud pemberian dalam bentuk manfaat. Manakala dari segi istilah syarak pula, ianya merupakan satu akad pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela ketika tempoh hidupnya kepada seseorang yang lain tanpa sebarang balasan. Pelaksanaan hibah juga disebut di dalam hadis Rasulullah SAW daripada Sayyidatina Aisyah yang bermaksud Nabi SAW menerima dan membalas hadiah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hibah juga adalah salah satu cara pemilikan harta yang sah di sisi syarak dan ianya berkait rapat dengan konsep pemilikan harta seperti wasiat. Rentetan daripada itu, bagi kes Ratimah, beliau boleh membuat hibah kepada ahli keluarganya semasa beliau hidup agar tidak berlaku masalah atau pertikaian mengenai harta yang ditinggalkannya. Syarat penerima hibah mestilah berkelayakan menerima hibah, termasuklah yang bukan mukallaf. Penerima hibah wujud ketika hibah dibuat dan boleh menguasai harta yang dihibahkan. Cadangan yang seterusnya adalah dengan membuat wasiat. Wasiat membawa maksud kepada pengakuan seseorang yang dibuat semasa hayatnya ke atas hartanya untuk menyempurnakan pengagihan harta berdasarkan hukum syarak selepas kematian kepada bukan waris dan ahli waris yang terlindung daripada menerima harta pusaka. Ataupun secara mudahnya, wasiat adalah ikrar seseorang yang dibuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut hukum syarak selepas kematiannya. Seperti yang kita sedia maklum, sistem perundangan di Malaysia tidak menyekat seorang Muslim daripada memberi wasiat kepada orang bukan Islam. Tetapi, kadar wasiat hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada jumlah harta dan sekiranya lebih, persetujuan daripada ahli waris perlu didapatkan.
Firman Allah SWT di dalam Al-Quran pada ayat 11 di dalam surah An-Nisa yang bermaksud pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Rukun wasiat adalah pewasiat, penerima wasiat, harta yang diwasiat dan sirah, yakni lafaz wasiat. Selain itu, syarat pewasiat adalah telah mencapai umur 18 tahun, sempurna akal, bertindak dengan sukarela dan tidak dipaksa dan tidak dihalang daripada mengurus hartanya. Syarat bagi penerima wasiat pula adalah diketahui dengan jelas, boleh menerima harta yang diwasiatkan menurut hukum syarak dan mempunyai kelayakan untuk memiliki dan mengurus harta yang diwasiatkan menurut mana undang-undang yang bertulis. Manakala, syarat bagi harta yang diwasiatkan adalah pertama, hendaklah sesuatu yang boleh dijadikan harta pusaka atau boleh dijual beli semasa hidup pewasiat. Kedua, sesuatu yang bernilai dan boleh dipindah milikkan selepas kematian pewasiat. Ketiga, sesuatu yang harus dan bukan sesuatu yang haram atau maksiat dan sebagainya. Cadangan yang keempat adalah dengan menggunakan perkhidmatan amanah raya. Amanah raya ialah sebuah institusi yang dilindungi oleh Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 dan ianya mempunyai bidang kuasa khusus untuk mentadbir bahagian harta pusaka agar proses ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Ianya menawarkan perkhidmatan wasiat kepada orang bukan Islam. Orang bukan Islam, mereka boleh berurusan dengan amanah raya ini. Dan bagi orang yang beragama Islam, mereka boleh merujuk kepada Majlis Agama Negeri atau syarikat swasta yang berdaftar. Hukum berwasiat adalah sunat, tetapi ianya boleh berubah mengikut situasi. Pertama adalah wajib apabila seseorang itu mempunyai tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Kedua adalah haram apabila seseorang itu mewasiatkan perkara yang diharamkan oleh syarak. Yang ketiga adalah harus jika dibuat oleh orang kaya daripada kaum kerabat atau mana-mana pihak. Seterusnya adalah makruh jika pewasiat mempunyai harta yang sedikit namun pada masa yang sama mempunyai waris yang miskin. Cadangan yang kelima, yakni yang terakhir, adalah harta yang ditinggalkan boleh diuruskan oleh pihak Baitul Mal. Baitul Mal merupakan satu bentuk institusi kewangan dan pengurusan harta dalam Islam yang mentadbir pelbagai hasil seperti dana zakat, harta wakaf dan lain-lain. Ianya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Ianya juga adalah salah satu sumber yang telah ditetapkan mengikut hukum faraid dan ianya merupakan tempat rujukan terakhir sekiranya sesuatu harta pusaka itu terdapat baki harta setelah diberikan kepada waris-waris yang berhak atau tiada waris. Dalam konteks ini, kesemua harta pusaka milik si mati akan dikembalikan kepada Baitul Mal kerana halangan seseorang itu daripada mewarisi harta pusaka adalah berlainan agama. Oleh itu, pihak Baitul Mal hendaklah segera membuat permohonan di Mahkamah Syariah mengenai status harta mu'alaf apabila seseorang mu'alaf mengisytiharkan dirinya sebagai Muslim. Daripada penerangan mengenai cadangan di atas, jelaslah bahawa hibah dilaksanakan semasa hidup seseorang dan wasiat dilaksanakan selepas kematian seseorang. Konsep hibah amatlah sesuai diamalkan oleh masyarakat, terutamanya untuk mengagihkan harta kepada pihak-pihak yang tidak berkemampuan. Manakala pemberian wasiat pula adalah suatu tindakan yang dilakukan atas kemahuan diri kita sendiri. Baiklah, pada bahagian ini saya akan menghuraikan mengenai kesan yang positif dan negatif yang boleh kita dapati daripada permasalahan yang telah berlaku, iaitu mengenai masalah pewarisan harta pusaka mu'alaf. Jadi, berdasarkan beberapa kes yang telah kita kaji, kita akan dapati terdapat beberapa kesan negatif yang akan berlaku dan timbul terutamanya kepada ahli keluarga yang bukan Islam bagi pihak si mati. Kesan negatif ini terjadi kerana sikap culas seorang Muslim itu sendiri yang tidak mengambil berat dan mengambil tahu bagaimana cara untuk mewariskan harta pusaka terutamanya kepada ahli keluarga yang bukan Islam, yang mana mereka boleh menggunakan kaedah seperti kaedah pewarisan harta seperti hibah dan juga wasiat. Jadi yang pertama sekali, kesan negatif yang kita akan dapati daripada isu tersebut ialah akan berlakunya pertelagahan sesama ahli keluarga yang mana mereka akan cuba mendapatkan hak mereka daripada harta si mati. Hal ini terjadi kerana orang bukan Islam tidak mengetahui bahawa sesungguhnya mereka tidak boleh mewarisi harta pusaka orang Islam.
sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang telah kita bincangkan mengenai orang Islam tidak boleh mewarisi harta pusaka orang bukan Islam, dan orang bukan Islam tidak boleh mewarisi harta pusaka orang Islam. Jadi disebabkan kurang pengetahuan mengenai pewarisan harta pusaka, menyebabkan kesan negatif seperti ini akan berlaku dalam kalangan ahli keluarga. Kesan seterusnya yang berlaku ialah ahli keluarga yang bukan Islam ini tidak akan mempunyai hak ke atas harta si mati. Ini berbalik kembali kepada konsep orang bukan Islam tidak boleh mewarisi harta orang Islam, yang mana ahli keluarga yang bukan Islam tidak akan langsung mempunyai hak ke atas harta si mati, melainkan si mati telah membuat proses pewarisan harta melalui kaedah seperti hibah dan juga wasiat semasa beliau masih hidup. Namun yang demikian, pada pandangan saya, sekiranya seorang Muslim tersebut mengambil tahu dan mempelajari secara mendalam mengenai ilmu faraid, maka masalah dan kesan-kesan negatif seperti yang dinyatakan seperti tadi tidak akan berlaku, terutamanya kepada ahli keluarga yang bukan Islam. Kerana ini seperti yang kita boleh lihat, ia seperti membawa penganiayaan kepada golongan ahli keluarga bukan Islam tersebut. Jika kita menggunakan kaedah-kaedah yang betul untuk mewariskan harta pusaka, terutamanya kepada ahli keluarga yang bukan Islam, contohnya melalui kaedah hibah dan juga kaedah wasiat, maka kesan-kesan negatif tersebut tidak akan berlaku. Malahan ia akan memberi kesan positif yang kita boleh lihat yang akan terjadi sekiranya kita menggunakan cara yang betul. Antara kesan positif yang kita bakal lihat dan bakal timbul sekiranya kita menggunakan kaedah-kaedah yang betul ialah kita akan dapat memupuk kasih sayang dalam kalangan ahli keluarga walaupun mempunyai perbezaan agama. Kemungkinan mu'alaf tersebut merupakan seorang anak yang meninggalkan seorang ibu yang masih bukan beragama Islam. Jadi sekiranya mu'alaf tersebut menggunakan kaedah yang betul, maka kasih sayang sesama ahli keluarga tidak akan pudar walaupun terdapat jurang perbezaan dalam agama. Selain itu, antara kesan lain yang akan dapat kita lihat ialah mengelakkan berlakunya pengabaian dalam kalangan ahli keluarga. Hal ini kerana jika ahli keluarga yang bukan Islam itu tidak mendapatkan hak warisan daripada harta pusaka seorang mu'alaf tersebut, mereka akan berasa terabai dan dipinggirkan. Jadi sekiranya seorang Muslim tersebut menggunakan kaedah yang betul untuk mewariskan harta pusaka, maka perasaan terabai dan ditinggalkan ini tidak akan berlaku. Malahan mereka akan berasa gembira kerana mereka mempunyai hak sebagai seorang ahli keluarga. Akhir sekali, melalui pewarisan harta pusaka yang menggunakan kaedah hibah dan juga wasiat akan memberi kesan positif, yang mana ia akan memberi kesan kurangnya kes yang berlaku yang berkaitan dengan masalah pewarisan harta pusaka mu'alaf yang berlaku di Malaysia. Sebaliknya, jika kita mengambil berat mengenai kaedah pewarisan harta pusaka itu sendiri, terutama dan juga ilmu faraid, maka masalah seperti ini dan kesan-kesan negatif seperti ini tidak akan berlaku. Malahan ia akan memberi kesan positif yang akan dapat kita lihat. Sekian saja daripada saya. Seterusnya, Saudara Arina akan menghuraikan mengenai kesimpulan yang dapat kami simpulkan daripada kes yang kami kaji. Terima kasih. Secara keseluruhannya, kita mestilah mempelajari ilmu faraid dengan betul supaya tidak berlaku sebarang masalah di dalam keluarga kita mengenai pembahagian harta pusaka. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan ia kepada orang lain. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu. Ia adalah ilmu yang dilupakan dan ia merupakan suatu ilmu yang mula-mula akan dicabut daripada umatku." Riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim dan Baihaqi. Sesebuah keluarga yang aman damai boleh berpecah belah akibat daripada harta pusaka. Hal ini wujud akibat daripada sikap tamak yang menguasai diri seseorang dan pegangan agama yang tidak kukuh dalam diri. Kita tidak boleh memandang remeh terhadap perkara seperti ini kerana ianya boleh membawa kepada keruntuhan sesebuah institusi tamadun. Memandangkan Islam adalah agama yang paling suci dan mulia, kita wajarlah menunjukkan contoh yang baik kepada bangsa dan agama lain agar mereka tidak memandang
yang serong terhadap agama kita. Pembahagian harta pusaka hendaklah dilakukan oleh orang yang bijak pandai agar tidak berlaku sebarang masalah seperti penyelewengan atau penyalahgunaan kuasa. Di samping itu, sikap mengambil berat mengenai kebajikan dan keselamatan golongan mu'alaf perlulah dipupuk di dalam diri setiap Muslim sejak kecil agar masyarakat Islam sentiasa peka dan sensitif terhadap keadaan sekeliling yang mungkin boleh mengakibatkan pihak bukan Islam membuat tuntutan yang boleh menjejaskan kedudukan harta mu'alaf. Jadi, ibu bapa lah yang patut memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak mengenai ilmu agama. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Akhir kata, ilmu faraid ini juga harus disebarkan kepada masyarakat supaya mereka sedar dan faham tentang harta peninggalan dan hak seseorang ke atas harta tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.